Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ruhana binti Makia. Hari ini saya akan teruskan tajuk kita untuk improper fraction bagi partial fraction. Baiklah. Sebelum ni, saya telah hasilkan satu video untuk partial fraction with proper fraction. Kadang terbelit lidah sebab dia punya sebutan tu hampir-hampir kan. Cumanya video yang saya hasilkan sebelum ni adalah pecahan separa untuk pecahan wajar. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan pecahan separa untuk pecahan tak wajar. Jadi kalau anda nak tahu lebih terperinci untuk pecahan separa, di mana keadaannya adalah untuk pecahan wajar, anda boleh tengok video saya yang sebelum ni. Baiklah. Jadi, fokus saya pada hari ini adalah untuk pecahan tak wajar semata-mata. Kerana dalam penyelesaiannya kita kena melibatkan long division iaitu pembahagian panjang. Di mana tujuan kita membuat pembahagian panjang ini adalah untuk menukarkan. Pembahagian panjang long division ni adalah untuk kita tukar. Kita tukar improper fraction menjadi mixed number. Pecahan tak wajar untuk menjadi nombor bercampur. So, awak kena ingat benda tu. Jadinya, awak boleh tengok dekat sini dalam kotak kecil tu. Dalam bulatan merah di sini ada dua. Bila kita buat pembahagian panjang untuk pecahan tak wajar, apa hasil kita boleh tengok kat sini. Dua ini adalah baki. So baki kita akan jadikan dia sebagai satu pecahan baru. Dan pecahan ni memang akan jadi pecahan wajar. Kalau awak buat kat sini dan masih menghasilkan pecahan tak wajar, bermaksud anda tak buat habis long division tersebut. Dan satu ni adalah satu nombor bulat lah. Kalau awak tengok dalam kes macam ni, 3. 5 kita nak bagi dengan 3. Jadi, kita tulis dalam bentuk long division. Ini adalah bentuk untuk long division atau kita kata bentuk lazim lah sebenarnya. Jadinya, kita tulis dalam bentuk begini. Jadi, kita nak tentukan 3 darab berapa untuk dapat 5. Kita akan dapat 1 ni 80 sebenarnya. Tapi the nearest number, apa dia kalau nombor bulat? So 1. Sebab 3 darab 1 adalah 3. Jadi 5 tolak dengan 3 kita akan dapat 2. So 2 ni dia kurang daripada 3. Jadi sebab tu kita akan tulis dalam bentuk ini. 1 tambah 2/3 atau kita juga boleh tulis dia sebagai 1 2/3. Saya harap kamu jelas di sini. Okey. So, contoh kita. Solve. Okey, so di sini X kuasa 4. Di bawahnya adalah X kuasa 2. Saya dah beritahu kamu sebelum ni dalam partial fraction for proper fraction. Apa-apa jua soalan yang kita perolehi dalam penyelesaian pecahan separa, proses yang pertama yang kamu kena buat adalah kita cek kuasa X tu. Sebab dalam soalan dia tak akan beritahu kita. Soalan ni adalah soalan improper. Soalan ni pula adalah soalan proper. Dia hanya akan berikan kita satu soalan dan kamu kena selesaikan. Kamu sendiri akan tentukan soalan ni proper fraction ke, soalan ni improper fraction ke. Jadi sebab tu proses semakan ni, semakan kuasa X ni sangat penting. So dalam kes ni, awak tengok pada numerator, kuasa X tertinggi adalah kuasa 4. Tapi pada denominator, kuasa X tertinggi adalah kuasa 2. Jadi dia adalah improper fraction. Bila sebut improper fraction, kita kena buat long
division. Memang tak ada pilihan, mesti buat long division dan tujuannya adalah untuk tukarkan pecahan tak wajar tu menjadi nombor bercampur. Nombor bercampur ni maksud dia ada nombor bulat dan dia ada pecahan. Nak buat long division, kadang-kadang dia biasalah kalau untuk kamu yang baru belajar ni, kamu akan keliru. Macam mana nak letak denominator, nak letak kat mana, numerator nak letak kat mana. So, kamu boleh rujuk formula ni. Senang je. So, kalau you tengok dalam circle saya letakkan warna tu, kamu letakkan saja accordingly to the colour lah. Okay. And then, kita tengok macam mana saya buat. So, how to do long division. Dalam kes ni, kes kita, soalan kita sekarang ni, kuasa kita adalah 4. Kita tahu 4 lebih besar daripada 2. Tapi, dalam kes improper fraction, kita ada dua keadaan. Yang pertama, kuasa X numerator lebih besar daripada kuasa X denominator. Yang kedua, kita ada kuasa X numerator sama dengan kuasa X denominator. Maka, apabila anda selesaikan long division, anda kena pastikan kuasa X yang anda buat tu akan lebih kecil daripada kuasa X yang ada pada numerator. Okay, so kita go. Kita go through one by one. Okay, for the first one. Okay, awak tengok petak yang saya letak ni. Okay, petak ni. Kita conteng lagi. Kita delete. Okay, awak tengok kita ada, pada asalnya kita ada X kuasa 4. Okay. Tengok di sini awak nampak tak berapa dia blur sikit. Okay. Asalnya soalan kita di sini kita cuma ada X kuasa 4 dan juga X tolak 5. Tapi saya tambahkan tambah kosong X kuasa 3. Okay. Kosong X kuasa 3 dan juga tambah kosong X kuasa 2. Okay. Saja saya tambahkan di sini supaya dia akan bantu kamu untuk membuat operasi tolak nanti. Jadi bagaimana kita nak selesaikan dia? Okay. Walaupun awak tengok pada denominator ni kita ada banyak terms. Kalau awak tengok kita ada X kuasa 2 tolak 3X tambah 2. Manakala pada numerator kita cuma ada 2 terms. Okay. Awak kena ingat kita sentiasa tengok pada the first term yang ada pada setiap denominator dan juga numerator. Jadi, the first term tu adalah kuasa yang paling tinggi. Sebab tu kat sini saya susun dia. Okay. Risau juga kan. Saya susun dia dalam sebutan X kuasa paling tinggi sehingga tak ada X lah. Ataupun daripada kuasa paling tinggi sehingga kuasa paling rendah. Okay. So, kembali kepada bentuk long division ni. Jadi, bila kita tengok X kuasa 2 dan pada petak yang ni, petak yang berikutnya kita ada X kuasa 4. Jadi, di sini kamu kena tentukan, kamu kena fikir. Macam mana daripada X kuasa 2 tu kita nak hasilkan X kuasa 4. Jadi, X kuasa 2 nak dapat X kuasa 4 bermaksud kita kena darabkan dia dengan X kuasa 4. Okay. Kita hanya gunakan the first term for each equation ni. Jadi, untuk dapatkan yang berikutnya, barulah kita akan go through yang bawah ni. Dan di sini. Okay. So, kamu tengok pada yang ni. Okay. X kuasa 2. Okay. X kuasa 2 darab X kuasa 2, you dapat X kuasa 4. Negatif 3X darab X kuasa 2, you dapat negatif 3X kuasa 3. 2 darab dengan X kuasa 2, you akan dapat 2X kuasa 2. Selepas tu, awak akan tolak. Tolak. Jadi, X kuasa 4 tolak X kuasa 4 habis. Jadi kosong X kuasa 3 tolak. Tolak
dan tolak dia akan jadi tambah. Awak akan dapat 3x kuasa 3. Kemudian 0x kuasa 2 tolak 2x kuasa 2. Okay. Awak akan dapat negatif 2x kuasa 2. Kemudian negatif 5 tolak 0. Kita ada masih satu kat atas ni. Negatif 5 tolak 0. So, you akan dapat negatif 5. Okay. So, kita tengok Baiklah. Jadi, dalam kes ni kalau kita tengok, kalau awak tengok betul-betul, kita dah nampak dah baki dia. Baki untuk first step tu, masalahnya adalah ini adalah kuasa 3. Manakala di sini adalah kuasa 2. Jadi kuasa tu lebih tinggi. Jadi bila kuasa tu lebih tinggi, awak kena teruskan lagi. Dan proses tu proses yang sama. Jadi awak tengok. X kuasa 2. Okay, kita nak hasilkan 3x kuasa 3. Kita kena darab dengan positif 3x. Okay, positif 3x. Jadi kamu akan darab sama jugalah 1/1. So maknanya x kuasa 2 darab dengan 3x. Kamu akan dapat negatif pula. Kamu akan dapat 3x. Lepas tu x kuasa 2 yang pertama tadi, x kuasa 2 darab dengan 3x. You akan dapat 3x kuasa 3. Negatif 3x darab dengan positif 3x. You akan dapat negatif 9x kuasa 2. Lepas tu 2 darab dengan positif 3x ni, you akan dapat 6x. And then, tolaklah yang bahagian atas ni. Ni yang atas ni, you akan tolak sahaja dengan yang bawah. So, accordingly lah, ikut kuasa dia. So, 3x kuasa 3 tolak 3x kuasa 3 habis negatif 2x kuasa 2 tolak dengan negatif 9x kuasa 2. So, you akan dapat 7x kuasa 2. So, x. Dalam kes x. Okay, x yang ni. Dekat bahagian sini, dia tak ada x. Bila tak ada x, bermaksud dekat sini, x tu bilangan dia kosong. Jadi, kosong tolak positif 6x, you akan dapat negatif 6x. Manakala negatif 5, kita tolak je dengan kosong. Kosong sebab kat sini dia tak ada nombor kan. Dia tak ada nombor kat sini. Jadi, you tolak dengan kosong. Maknanya negatif 5. Okay. Okay. Lepas tu, kita check lagi. So, kalau you nampak dekat sini, okay, kita check lagi. So, sekarang ni kuasa dia macam mana? Awak tengok kuasa dia. Okay. Ni kuasa berapa? Kuasa 2. Okay. Kuasa 2. So, bila you tengok pada kuasa 2 ni. Okay. Kat sini juga kuasa 2. Bermaksud apa? Okay. Kuasa dia sama. Disebabkan kuasa dia sama, awak masih kena teruskan lagi. Jadi, awak just tengok. Okay. Dekat sini x kuasa 2. Okay. Di sini adalah 7x kuasa 2. So, nak dapat x kuasa 2, nak dapatkan 7x kuasa 2 bermaksud awak kena darabkan dia dengan 7. Okay. Jadi, seperti biasa, untuk setiap yang ada dekat sini, x kuasa 2 darab dengan 7. You dapat 7x kuasa 2. Lepas tu, tambah 3x ni awak darab lagi dengan 7. Dapat negatif 21x. Saya dah, sebenarnya ni negatif. Saya dah tertutup dia, tapi awak boleh rujuk kat sini pada yang asal ni yang saya tak usik sangat ni. Okay. So negatif 3x darab dengan 7, negatif 21x. Okay, 2 darab dengan 7, 14. So, tolak yang atas, tolak yang bawah. And then, so 7x kuasa 2 tolak 7x kuasa 2 habis negatif 6x tolak 21. Okay, so dia akan jadi tambah lah. Tambah 15x.
So 5 tolak 14, 19. Jadi sekarang ni kita punya X, kita check baki dia. Awak tengok. Ini X. Di sini pula adalah X kuasa 2. So X ni dia dah lagi kurang. Bila you dah lagi kurang, kita boleh berhenti kat sini untuk long division. Kita memang kena buat sehingga kuasanya lebih rendah. So itu dinamakan sebagai baki. So macam mana bentuk mixed number kamu? Bentuk mixed number kamu, inilah dia. Daripada asal soalan kamu, daripada asal soalan kamu, X kuasa 4 tolak 5 per 1 tolak X, 2 tolak X. So now, ini je lah. Ini dia. Ini adalah mixed number kamu. So ini kita yang ada ni, yang ni kita panggil sebagai, kita anggap dia sebagai nombor bulat lah. Dan ini adalah dia punya pecahan. So pecahan ni kamu kena selesaikan dia secara pecahan separa untuk pecahan wajar. Okey, tadi saya ada cakap kita kena selesaikan pecahan yang terhasil daripada long division itu menggunakan kaedah penyelesaian pecahan wajar untuk pecahan separa. Jadi, kamu boleh tengok dekat sini. Saya tunjuk sikit. Ini adalah pecahan yang terhasil daripada long division. So, pecahan ni memang sepatutnya pecahan wajar. Jadi, seperti saya pernah katakan, kalau kamu masih menghasilkan pecahan tak wajar di sini, bermaksud long division kamu tidak sempurna. Jadi, apabila kamu telah menghasilkan pecahan wajar, jadinya kita akan teruskan kaedah yang berikutnya dengan macam mana kita nak selesaikan pecahan separa tu. Kita kena check dia punya factor of denominator. So dekat sini kita ada tiga faktor. Yang pertama adalah linear factor, yang kedua kita ada repeated linear factor, dan yang ketiga kita ada quadratic factor. So semua faktor-faktor ni mempunyai formula yang berbeza dan kamu kena ingat dan kamu kena tahu. Dan di sini saya tak akan sentuh sangat dengan secara terperinci sebab proses penghasilan formula ni saya dah sentuh sebelum ni. So dalam kes contoh saya yang ni, kedua-dua faktor tu, kedua-dua bracket tu adalah linear factor. Jadinya kita akan buat macam biasalah. Di sini macam biasa saja. So untuk yang pertama disebabkan linear factor, so A per 1 tolak X dan yang berikutnya adalah B per 2 tolak X. Jadi macam biasa, kita hilangkan pecahan dan kita akan menghasilkan ini. 15 tolak 19 sama dengan A. So dalam kurungan 2 tolak X tambah B dalam kurungan 1 tolak 2X. Bagi kaedah linear factor memang cukup mudah lah. Cukup mudah sebab you all boleh assume sahaja. Assume X sama dengan 1. So bila you assume X sama dengan 1 maka you akan dapat A sama dengan negatif 4. Jadinya untuk yang lagi satu, you assume X sama dengan 2. So you akan dapat B sama dengan negatif 11. So jangan lupa untuk ganti balik jawapan kamu dalam pecahan yang kamu hasilkan untuk formula pecahan separa tu. Tapi yang penting dekat sini, ini hanya sebahagian. Jawapan kamu mesti merangkumi untuk mixed number yang terhasil daripada long division tersebut. Jangan buat silap. Kalau you hanya tulis sebahagian maknanya tak lengkap lah. Akan ada markah yang hilang. So saya tak akan terangkan terlalu detail lah sebab nanti dia drag masa. Ni pun dah agak panjang masanya. So kita go to next second example. So di sini, di sini kita tengok.
Dekat atas ni X kuasa. Okay, soalan kita X kuasa 4. Alamak, kenapa saya pakai highlighter warna merah ni ya. Patutnya kita pakai warna terang sikit supaya kamu nampak. Okay. So dekat atas ni, kita tengok pada soalan kita X kuasa 4. Dekat bawah ni kita ada X kuasa 2 darab dengan X kuasa 2. So kita akan ada X kuasa 4 juga. Okay. Maknanya X kuasa 4 per X kuasa 4. So di sini kuasa X yang atas adalah sama dengan kuasa X dekat bawah. Okay. Dan kamu tetap kena buat long division. Okay, so you buatlah long division. Kalau yang ni senang lah sebab bila beza kuasa dia bila dia punya kuasa sama, maknanya kamu akan buat satu level je untuk long division tu. Kalau lebih daripada satu, so banyaklah level dia. Jadinya X kuasa 4, X kuasa 4. So, X kuasa 4 nak dapat X kuasa 4 nak darab dengan berapa? Darab dengan 1 je lah. Okay. Jadi, bila darab dengan 1, yang lain just ikut je. Ikut sahaja. Jadi, X kuasa 4 darab dengan 1, you dapat X kuasa 4. So, negatif 3X kuasa 2, you darab dengan 1. So, kita akan dapat negatif 3X kuasa 2. Dan seperti biasa, ini yang atas akan tolak yang bawah. Jadi, X kuasa 4 tolak X kuasa 4 habis. Okay. So, X kuasa 2 asalnya tak wujud. So, kita wujudkan kosong untuk mudah cara. Jadi, kosong tolak. Okay. Kosong tolak jadi kosong tambah 3X kuasa 2. Masukkan you akan dapat 3X kuasa 2. Negatif 5 tolak kosong. So, you akan dapat negatif 5. Jadi, sekarang ni kalau kita tengok. Okay. Baki yang you dapat adalah 3X kuasa 2. 3X kuasa 2. Sedangkan di sini adalah X kuasa 4. So, X kuasa 2 ini lebih kurang daripada X kuasa 4. Jadinya, setakat itu saja yang kamu buat untuk long division. And then, kita akan, ini tulis dalam bentuk mixed number. So, that is the mixed number dia lah. Okay. Dan yang nak diselesaikan itu yang mana? Yang pecahan ini sahaja. Pecahan ini sahaja secara proper fraction. Okay, X kuasa 2 buat kena ingat kalau you jumpa soalan cuma X kuasa 2 macam ni. Ini bukan kuadratik ini adalah repeated linear. So, kalau you tengok formula saya buat ni, repeated linear. Okay. Jangan ingat ni kuadratik. Okay, so dah buat. Okay, buat penyelesaian untuk partial fraction. Jadinya macam biasalah awak dah buat formula ni. Lepas tu hapuskan pecahan dia. At the end you akan dapat macam ni lah. Okay. So saya assume satu nilai sebab saya boleh assume satu nilai je. Okay. Sebab saya assume yang ni. Yang lain saya tak boleh assume. Okay, jadi awak gunalah apa juga kaedah yang untuk membantu kamu sama ada you nak assume dan guna nilai koefisien you pernah dapat sebelum ni ke atau expand ke. Kaedah untuk mencari nilai A, B, C, D dan sebagainya tu dia bebas sebenarnya. Tapi biasanya kita akan memilih cara yang paling ringkas dan mudah lah. Okay, so saya assume X sama dengan kosong. So saya ganti ke dalam ini. At the end saya dapat ni. Selepas tu saya dah tak boleh assume dah. Dan saya memilih untuk expand. Kamu terserah pada kamu. Saya memilih untuk expand. Okay. Jadi saya expand apa? Saya expand ini sebenarnya. Okay, yang ni saya expand. Dan saya dapat ni. Outs. Okay, saya dapat ini. Jangan buat kecuaian Okay, tujuan saya expand sebab nanti saya akan gunakan kaedah perbandingan perkali untuk mendapatkan nilai-nilai bagi A, B, C dan D yang saya belum dapat.
Okay. So kalau kamu tengok kat sini, saya telah letakkan balik. Okay, kat sini saya dah letak semula nilai yang kita perolehi sebelum ini. Kalau you tengok B sama dengan negatif 5/3 dan juga okay, hasil kembangan yang saya perolehi. Jadi supayanya tak perlulah kita nak back video ni kan, boleh tengok terus je. Okay, so B sama dengan 5/3 yang kita perolehi daripada SU. Dan ini adalah hasil kembangan formula. Susun ikut kuasa tertinggi sehingga kuasa lebih rendah. Okay, so now kita buat perbandingan perkali. Jadinya yang kita ada nilai B sama dengan 5/3 je. Okay, so mana yang mudah untuk kamu cari dulu lah. Macam kes saya memilih untuk mencari A dahulu. Jadi nak cari A, saya kena buat perbandingan X lah. Perbandingan X lebih mudah. Jadi di sebelah kiri dia tak ada X, so letak saja kosong. At the end you akan dapat A sama dengan kosong. Okay, seterusnya. Sekarang ni you dah ada nilai A dan ada nilai B. Jadi kita nak cari apa? You nak cari C dulu pun boleh. Kalau nak cari D pun boleh. Okay, macam saya memilih untuk mencari D. It's okay je. Ini adalah pilihan yang bebas. So X kuasa 2. Jadinya di sebelah sini, di sebelah kiri kita ada 3X kuasa 2. Dan di sebelah kanan kita ada B tambah X kuasa 2. B tambah X kuasa 2. So guna balik nilai B yang kamu dapat sebelum ni dan jawapan kamu adalah D sama dengan 4/3. So yang terakhir, satu lagi yang kita belum buat iaitu nilai C. So compare X kuasa 3 sebab dekat tu je yang ada C. Dan macam biasa saya kata kalau tak wujud X kuasa 3 di sebelah kiri tu, you letak saja kosong. Okay, bandingkan dia A tambah C dan you dapat C sama dengan kosong. Kenapa? Sebab A juga adalah kosong. Okay. Suasana office bising sikit. Okay. Dan kalau you tengok dekat sini, ini adalah hasil yang saya perolehi daripada long division dan ditambah dengan formula yang saya hasilkan untuk partial fraction. Okay, ini adalah yang saya hasilkan untuk partial fraction tu, manakala satu ni adalah untuk whole number yang dihasilkan daripada long division. Jadi gabung siap-siap and then awak gantikan nilai yang diperolehi. Kalau awak nampak kat sini, 0,0 ni mewakili nilai A. Okey, 5/3 ni adalah nilai B. So kat sini C kita dapat 0, masuk je dulu. Okey, D adalah 4/3, masuk je dulu macam ni. At the end kalau kita akan samakan dia punya pembawah dan kita boleh tulis dalam bentuk macam ni lah. So dalam kes ni sebab 0x senang lah, awak boleh turun terus. So 5/3. So ini adalah jawapan akhir kamu. Okay. So kalau you ada timbul persoalan, kenapa bukan ini jawapan akhir? Okay, tak ada masalah. Kalau you nak anggap ini sebagai jawapan akhir boleh je. Tapi no point untuk kamu kekalkan ini. Okay. You tak ada keperluan untuk letakkan 0 per kat sini sebab benda tu tak ada nilai. Sama juga yang ni pun tak ada nilai. So kita letakkan sesuatu yang bernilai sahaja. Okay. Jadinya jika kamu ada apa-apa persoalan nak tanya ke apa, sebab saya tahu kalau secara video ni sebenarnya tak begitu jelas sangat. Okay. Jadi awak boleh tanya saya lah secara WhatsApp dan sebagainya. Okay, so don't forget, feel free to ask me question. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan